Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kelas minggu ni kita akan ulang kaji balik berkenaan dengan tajuk azan. Jadi kita akan mulakan tajuk azan ni kiranya daripada muka surat 15 dulu. Okey. Muka surat 15 iaitu doa selepas azan dan iqamah. Okey. Kenapa ustaz sentuh bab azan ni? Okey, seperti mana kita tahu sekarang ni kita dalam fasa PKP, iaitu perintah kawalan pergerakan. Okey, boleh katakan kita kena duduk rumah je. Dan kalau yang boleh hadir ke masjid pun cuma 12 orang sahaja. Jadi kalau kita duduk rumah tu, kita akan tengok, kita akan dengar azan. Jadi azan untuk sekarang ni dia ada penambahan, iaitu selepas lafaz asyhadu ayya al falah, maka ada satu lafaz yang menunjukkan kita ni kena solat di rumah, iaitu sallu fi rihalikum ataupun sallu fi buyutikum. Sebab itulah kalau kamu ada di rumah, ustaz minta tolong dengar-dengar azan. Sebab benda ni berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini. Okey. Jadi kita tengok dulu muka surat 15. Baik, setelah kita tengok tadi, okey, kita akan perhati dulu. Kita baca sama-sama lah maksudnya. Okey. Setelah selesai azan dan iqamah, sunat ke atas orang yang azan dan iqamah serta orang yang mendengarnya membaca doa. Okey, maksud kat sini bila kita dengar azan, kita kena jawab azan. Jawab tu macam mana? Contoh, Allahu Akbar, maka jawab dia ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kena jawab. Jawab, ada pahala di situ, insya-Allah. Kemudian habis saja kita dengar sampai azan tu habis, maka kita sama-sama tadah tangan dan membaca doa, doa selepas azan. Sebab memang perkara ini sunat, tetapi perkara sunat ni lah pahala dia cukup besar. Yang kita tak tahulah. Bukannya pahala lebih besar dari yang fardu, tak. Cumanya pahala dia dirahsiakan. Sebab tak ramai orang yang buat perkara sunat ni. Jadi kita buatlah jadi antara orang yang membuat perkara-perkara sunat. Okey, jadi kita baca sama-sama doa dia. Okey, kita baca sama-sama. Ini doa dia, nampak yang tulisan hitam tu. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Okey, nak maksud dia pula. Maksudnya, ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kehormatan. Okey, pada maksud yang doa tadi semuanya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kita ni umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah saja yang boleh bantu kita bila kita dekat pada mahsyar nanti. Bayangkan semua manusia dibangkitkan, tapi kita beribu manusia waktu tu dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang dapat membantu kita. Maka kita kena banyak berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu ayat Quran, sepotong ayat Quran, okey, daripada surah Al-Ahzab ayat 56. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera
dengan penghormatan yang sepenuhnya. Nampak? Sampaikan dalam Al-Quran pun kita ada menceritakan tentang selawat kepada Rasulullah. Maksud kat sini selawat tu sangat-sangatlah penting. Okey. Seterusnya kita buka pada muka surat 16. Okey. Kita tengok muka surat 16 pula. Okey, muka surat 16. Syarat sah azan dan iqamah. Maksudnya kita kena tahu syarat sah supaya azan dan iqamah kita tu menjadi sah. Okey, yang pertama masuk waktu solat. Maksudnya kalau nak azan ataupun iqamah, kita kena tahulah waktu solat dia. Faham? Iqamah tu lain cerita. Boleh je buat kalau kamu berjemaah dengan keluarga. Tapi kalau azan ni, andai katalah kamu azan tiba-tiba tak kena waktu, maka tak sahlah solat, tak sahlah azan tu. Okey. Nombor 2, dilafazkan dengan bahasa Arab. Azan mesti dalam bahasa Arab. Okey. Kalau selain daripada bahasa Arab, tak boleh. Nombor 3, azan dan iqamah hendaklah dinyaringkan agar didengari oleh salah seorang daripada jemaah ketika solat berjemaah. Nampak? Azan dan iqamah ni kena suara dia kuat sikit, bukan menjerit. Maksudnya suara tu biarlah didengari. Boleh orang dengar. Tak boleh lah azan macam bersembang dengan kawan berdepan kan. Maksudnya azan tu tujuannya kita nak bagi tahu kat orang apa dia. Dah masuk waktu solat. Iqamah maksudnya dah nak mendirikan solat waktu tu kan. Okey. Jadi orang tahu dah bila dengar azan ataupun dengar iqamah, apa tujuan dia. Nampak? Okey. Nombor 4, tertib dan berurutan di antara lafaz azan dan iqamah. Maksudnya lafaz azan satu persatu dibaca secara teratur, dibaca secara tertib. Walaupun ada penambahan sewaktu PKP ni. Okay? Pada solu fi buyutikum tu, dia dibaca selepas hayya 'alal falah. Nampak? Okey. Nombor 5, azan mestilah dilakukan oleh seorang sahaja. Maksudnya azan ni mesti dilafaz seorang sahaja. Dia tak boleh berduet. Dah macam nyanyi pula. Tak boleh lah. Azan ni kena seorang sahaja. Nombor 6, orang yang melaungkan azan hendaklah seorang lelaki Muslim yang berakal. Nampak tu? Mesti orang lelaki, mestilah dia Muslim dan mesti berakal. Nampak? Tu syarat dia. Okey? Jadi keenam syarat ni perlu ada untuk mensahkan azan tu. Sekiranya salah satu daripada syarat ni tak ada, makanya azan atau iqamah tu tak sah. Okey. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita pada minggu ini. Jadi Ustaz, seperti Ustaz pernah sebut kan sebelum ni. Okey. Sekarang ni kita diuji sebenarnya. Diuji oleh lockdown, PKP, coronavirus. Okey. Ini sebenarnya satu ujian kepada kita. Sebab apa? Bila lama kita tak datang sekolah ni, macam-macam benda yang terlepas, macam-macam benda yang ada kekurangan dari segi pembelajaran ni. Tapi sudah ada PDPR, video yang korang tengok sekarang ni. Maksudnya sudah ada jalan untuk korang, untuk pelajar-pelajar menuntut ilmu. Jadi tolonglah manfaatkan segala yang guru-guru lakukan. Okey. Kemudian bila duduk di rumah, macam biasalah, korang kenalah senangkan hati ibu dan bapa kamu. Yalah, senangkan hatilah. Mak ayah ni bukannya susah hati sebab apa. Yalah, nak mengajar kamu lagi. Sebab dekat sekolah memang guru, tapi bila di rumah kamu tengok video ni dan mak ayah yang tengok tolong ajar kan. Okey, maksudnya senangkanlah hati mak ayah tu. Okey. Kemudian Ustaz akan tinggalkan beberapa soalan dan sila buat dalam buku tulis. Okey. Sekiranya dah siap, bolehlah macam biasalah tolong hantar. Okey. Itu saja untuk minggu ini. Jadi banyakkanlah selawat, banyakkan baca Al-Quran. Jangan kata, Ustaz saya baca Al-Quran tapi saya tak faham maksud. Salah tu. Bacalah Al-Quran walaupun kamu tak faham maksud, sebab maksud ni kamu boleh cari dalam terjemahan, tak ada masalah. Tapi kena baca dulu, baca Al-Quran. Tak semestinya kalau tak tahu maksud kamu dah tak nak baca Al-Quran. Itulah silap kamu. Nampak?
silap kamu lah, silap kita semua lah. Pandangan kita. Ada setengah orang kata, macam mana nak baca Quran tak faham maksud? Silap lah. Sebab Al-Quran ni nur, cahaya. Kalaulah kita baca Al-Quran tu setiap hari, maka kamu akan rasa sendiri macam mana keadaan kamu, hati kamu, kehidupan kamu. Okey, insya-Allah semua itu akan menjadi baik. Itu saja daripada Ustaz. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.